Dan kami bertiga ni dah terperangkap dah dekat situ. Allahu Akbar. Tuhan sajalah yang tahu macam mana rasanya takut pada waktu tu. Dan ruang tu memang ruang tu tertutup tau. Tak ada tingkap langsung. Dan lift dekat situ ada 2 tau. Tengah-tengah tu ada button lah untuk nak tekan lift naik dengan turun tu kan. Tapi benda Allah tu dah rosak lah pula. Nampak lah benda tu dah terkopak dah. Wayar dah tercabut dekat situ. Abang, button lift ni rosak bang. Macam mana kita nak turun ni bang? Kejap lah sayang. Kejap. Biar abang fikir dululah. Awak janganlah kelang kabut macam ni. Sabar. Biar abang tengok dulu. Abang tengok dulu sekeliling dulu macam mana Dan betul-betul berhadapan dengan lift ni adalah satu pintu. Akses ke mana saya pun tak tahulah pintu tu pergi. Dan saya assume yang pintu tu akses ke rumah-rumah dekat apartmen ni. Tapi pintu tu tertutup. Dikunci dengan rantai besi dengan padlock besar kat situ. Dan tepi tu ada exit door tau. Dan suami saya pun cubalah buka untuk turun gunakan tangga pula. Alamak, yang ni pun kunci jugalah. Itu pula lepeh asar, belum asar. Orang lelaki ingat ni. Orang lelaki ni paling bahaya. Lepeh asar jaga. Dia mula fikir tu, mana nak singgah bazar Ramadan ni. Tahu orang lelaki tu. Orang perempuan saya tak tahu sebab dia lepeh sahur dah bincang dah. Pembono malam kan ada. Ni orang lelaki ni. Orang lelaki kira boleh selamat dah lah. Dia lepeh sahur dah bincang lah. Malam ni apa lauk? Tu. Orang perempuan dia lebih awal daripada tu. Dia biasa advance. Nabi lepeh yang berbuka, Nabi lepeh yang asar, Nabi akan beribadah dekat-dekat nak berbuka, baru dia duduk depan isteri dia, dia tanya, wahai isteriku, apakah yang ada untuk berbuka puasa? Maka isteri pun menjawab, pernah sekali itu dia jawab, ya Rasulullah, yang ada cuma buah tamar dan air masak. Dan Nabi kata, Alhamdulillah. Nabi pun doa, Nabi pun makan. Syukur. Kita cuba uji keimanan suami kita hari pertama puasa. Buat macam tu. Makanan dah ada, tapi suruhan dulu. Nak uji keimanan suami. Suami duduk. Yang, hari ni buka apa? Jawab. Wahai suamiku. Pakai skrip yang sama. Wahai suamiku. Yang ada cuma buah tamar dan air masak. Suami yang beriman pun akan jawab. Alhamdulillah. Syukur sangat. Allah malaka sunnah. Wa bika amanah. Ya Allah. Berat ujian aku ini ya Allah. Mana yang kurang iman itu? Kau tahu tak macam mana nak mampu aku puasa ini? Dia marah. Lepas tu isi punya alat-alat abang saja, test abang lauk ada. Saja nak tengok abang macam mana, kan? Iya tuan-tuan. Itulah keadaan kita ni kan. Buka puasa tu kadang siap tambah syarat sah puasa tu. Dia siap tambah syarat sah. Aku kalau tak ada roti john tak sah. Sejak bila pula syarat sah buka puasa tu kena ada roti john? Jangan menambah-nambah tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Diharapkan anda semua pada hari ini sihat-sihat belaka lah hendaknya ya, insya-Allah. Okeylah. Semua kisah-kisah yang saya ceritakan kat sini pada hari ini anda anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut ya. Baiklah, sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah.
tanpa membuang masa lagi. Untuk kali ni KSM ada beberapa buah cerita lah. Kalau tak silap KSM, kalau sempat kita buat 4. Kalau tak kita bacakan 3 dah. Sebab kisah dia macam boleh tahan juga panjang. Okey, jadinya tanpa membuang masa, malah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung kami. Okey, untuk kisah yang pertama pada hari ini, kita terus dengan kisah yang pertama ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Aina dan umur saya 34 tahun daripada Kajang, Selangor. Dan dekat sini ni, pada hari ni, saya nak kongsikan pengalaman seram plus takut plus trauma yang terjadi pada saya dengan family saya ni. Okey, kisah ni berlaku pada bulan 8 tahun 2019 yang lepas lah. Tempat ni di salah satu servis apartment di center of Kuala Lumpur tu. Dan masa tu lah saya ni ada kerja sebenarnya waktu tu dekat KLCC dan perlu berada dekat sana seawal jam 7 pagi. Oleh sebab saya ni duduk dekat luar KL dan member saya ni bagilah saya gunakan voucher dia tu dan tinggal di servis apartment tu secara percuma je untuk satu malam je lah. Memandangkan saya ni ada anak kecil, jadinya saya pun tak naklah tergopoh rapah pagi-pagi buta nak menghala daripada tempat tinggal saya daripada Kajang tu nak menghala ke KLCC. Pukul berapa agaknya pagi-pagi tu saya nak bertolak kan kalau saya daripada Kajang. Jadinya saya pun ambil keputusan, saya pun okey je lah, saya pun setuju je lah. Nanti senang lah nak ke KLCC dah, tak rushing-rushing sangat. Dan malam tu saya pun bertolak lah ke Kuala Lumpur, ke bandar Kuala Lumpur. Ambil kunci rumah tu daripada kawan saya dan sampailah dekat servis apartment tu adalah lebih kurang dalam pukul 1 pagi jugalah. Kira lambat jugalah pada waktu tu. Masuk je dalam tu. Alhamdulillah. Memang best sangat-sangat. Rumah tu selesa. Memang kemas lah. Jadinya memandangkan dah memang waktu tu pun dah lewat kan. Lagipun besok pagi-pagi dah ada urusan kan. Saya pun teruslah tidur dengan anak beranak waktu tu. Dan esoknya azan subuh je. Saya dah siap dah standby dah bangun dah. Siap-siap kemas-kemas apa yang patut semua. Saya angkat anak saya yang tengah tidur tu dan keluarlah daripada rumah tu dalam keadaan rumah tu semua saya dah siap. Dah kemas cantik-cantik, dah elok-elok macam sedia kala sebelum saya masuk lagi. Jadi cerita ni, kat mana seram dia kan? Okey. Macam tak seram je cerita ni kan? Okey. Sabar. Itu baru perkenalan dia. Okey, kita nak masuk ke part yang seram ni lah. Okey, kita teruskan. Servis apartment yang kami duduk ni dekat aras 5. Tingkat level 5 lah macam tu. Dan lepas dah tutup pintu apa semua, kami teruslah ke lift untuk turun dan gerak ke KLCC. Lift pun sampai, pintu lift pun terbuka. Dan kami pun masuklah. Dan saya pun tekan button ground floor. Nak pergi ke bawah lah ground floor. Dan lift pun gerak. Bila pintu lift ni terbuka je, saya pun waktu tu teruslah bergegas sebab kita pun dah tengah bekerja-kerja nak cepat kan. Saya pun teruslah keluar dengan anak, dengan suami saya ni. Dan saya ni pun yelah, kita nak cepat kan. Ada appointment pukul 7 pagi kan. Jadinya saya pun cepat-cepatlah keluar daripada lift tu. Dan anak saya yang tengah tidur pun dah sampai dah terjaga dah. Dan pintu lift tu tutup. Dan saya waktu ni, saya tengok keliling tau. Dah terpinga-pinga saya jadinya. Ini bukan dekat ground floor. Dan tertulis dekat depan pintu keluar daripada lift tu, itu dekat level 25. Dan kami bertiga ni dah terperangkap lah dekat situ. Allahu Akbar. Tuhan sajalah yang tahu macam mana rasanya takut pada waktu tu. Dan ruang tu memang ruang tu tertutup tau. Tak ada tingkap langsung. Dan lift dekat situ ada 2 tau. Tengah-tengah tu ada button lah untuk nak tekan lift naik dengan turun tu kan. Tapi benda Allah tu dah rosak lah pula. Nampaklah benda tu dah tergopak dah. Wayar dah tercabut dekat situ. Abang, button lift ni rosak bang. Macam mana kita nak turun ni bang? Kejap lah sayang. Kejap. Biar abang fikir dululah. Awak janganlah kelang kabut macam ni. Sabar. Biar abang tengok dulu. Abang tengok dulu sekeliling dulu macam mana
Dan betul-betul berhadapan dengan lift ni adalah satu pintu. Akses ke mana saya pun tak tahulah pintu tu pergi. Dan saya assume yang pintu tu akses ke rumah-rumah dekat apartmen ni. Tapi pintu tu tertutup. Dikunci dengan rantai besi dengan padlock besar kat situ. Dan tepi tu ada exit door tau. Dan suami saya pun cubalah buka untuk turun gunakan tangga pula. Alamak, yang ni pun kunci jugalah. Bang, macam mana ni bang? Bang, macam mana ni? Cepatlah bang, saya dah tak sedap hati dah ni. Dan saya sebenarnya memang waktu ni saya dah memang panik sangat-sangat. Dan nafas pun dah mula laju. Dan saya terfikirlah untuk call management apartmen ni. Sebab kami dah terperangkap dekat atas tu dan tak ada akses untuk nak keluar daripada situ. Dan saya pun capai phone. Saya tengok-tengok dekat phone tu, no connection kata dia. Dan saya pun suruhlah suami saya ni untuk tengok juga phone dia. Sama juga, phone dia pun tak ada line. Memang langsung tak ada line kat situ. Dengan keadaan ruang yang kami terperangkap ni kan, nampak usang, nampak berabuk gila-gila lah. Memang rasanya tak ada orang yang akan naik dekat situ. Adalah satu meja kat tepi tu, tapi meja tu dah nampak memang usang sangat, dah buruk dah. Dan saya waktu ni dah jadi macam buntu tau. Dan suami saya pun dah jadi buntu. Dan dia pun sampaikan dah tak tahu nak buat apa. Sebab semua pintu yang ada dekat situ, semua benda yang boleh untuk nak buatkan kami ni keluar daripada situ, semua suami saya ni dah cuba. Semuanya berkunci. Memang tak boleh nak buat apa dah. Nasib baiklah waktu ni kan, anak saya ni okey. Tak meragam, tak menangis, tak apalah. Dan nasib baik jugalah ada lampu dekat situ. Dan kalau tak ada lampu, dah lagi parah cerita dia. Dan saya pun teruslah berdoa. Ya Allah, kalau inilah permainan jin dan syaitan, tolonglah kami ya Allah. Kami ni ada anak kecil ya Allah. Tolonglah jauhkan kami dari segala bahaya ni ya Allah. Aku datang ni atas urusan kerja ya Allah. Tolong ya Allah. Dah sampai nak menangis dah waktu tu. Tiba-tiba, Alhamdulillah, pintu lift tadi tu tiba-tiba terbuka. Ya Allah, syukur sangat-sangat. Dan teruslah kami masuk dan turun ke ground floor tu. Dan kali ni, sebelum keluar daripada lift tu, pintu lift tu terbuka. Sebelum keluar, saya tengok dulu betul-betul. Betul ke dekat ground floor waktu tu kan? Bila dah betul apa semua, dah confirm, barulah saya keluar. Bila saya keluar-keluar tu, dekat ground floor tu lah, saya nampak adalah seorang pak guard kat situ tercongok. Dan saya pun cubalah beritahu apa yang jadi dekat kami. Tapi masalah dia, saya beritahu kat dia, saya bercerita kan. Nampak macam muka orang kita. Bercerita. Lepas tu dia cakap apa tau? Dia cakap dia tak pandai cakap Melayu. Masalah. Yelah, dia foreigner. Bukan warga negara Malaysia lah cerita dia. Dan saya pun rasa macam fed up jugalah. Lah, benda kita dah cerita kan. Tapi dia tak faham. Masalah jugalah. Yelah, saya dah cerita. Nak teruskan cerita lagi ni pun, dia pun bukan faham. Jadinya saya pun cakap jugalah. Kan, janji orang kata terlepas lah. Mungkin dia faham, mungkin dia tak. Itu terpulang kat dia lah. Dan lepas daripada situ, dan saya pun teruslah pergi ke KLCC. Dan pulangkan kunci dekat kawan saya tu. Dan saya pun ceritalah pada kawan saya tu apa yang jadi. Dan kawan saya ni punyalah terkejut. Dia kata, sepanjang dia duduk dekat situ, tak pernah pula kena ganggu ataupun salah lift macam tu. Dia tak pernah kena insiden macam mana yang saya kena ni. Dan saya pun ada jugalah cerita pasal cerita ni pada kakak-kakak saya lah. Dan kakak saya cakap yang apartmen tu apartmen lama. Dan apartmen tu memanglah orang kata, orang sekeliling lah, orang yang dah lama-lama kat situ, dia orang kata apartmen tu haunted. Dan memanglah apartmen tu macam tu. Jadinya secara logik lah, siapa pula lah yang tekan lift tu ke level 25. Dan level tu pula kosong dan tak berpenghuni. Dan ini adalah pengalaman yang saya tak akan boleh lupa. Dan perasaan takut tu masih terasa-rasa sampai sekarang ni. Dan saya bersyukur sangat Allah masih melindungi kami sekeluarga. Kalau tidak, tak tahulah apa yang akan terjadi dekat kita orang anak beranak waktu tu. Dan ruang yang tempat kami terperangkap tu, tak ada sistem pengudaraan. Tingkap pun langsung tak nampak dekat situ. Memang thrill betul lah. Yelah, benda dah jadi macam tu kan. Nak buat macam mana, dah hadap je lah. Dan serius, saya memang tak sanggup nak hadapi situasi macam tu lagi. Dan sekarang ni, suami saya ni asyik-asyik ngusik saya.
Dia tanya, bila kita nak booking dekat apartmen tu lagi? Saja je lah nak cari pasal agaknya kan. Dan saya ni, kalaulah dibagi 1 juta sekalipun, saya memang mati-mati tak nak. Nasib baiklah waktu tu tak ada apa-apa pun yang menjelma. Kalaulah dia keluar, tunjukkan diri tu, mungkin keadaan akan jadi lebih teruk lagi. So, moral of the story, sebelum nak keluar lift, mana-mana lift lah yang korang masuk kan, sebelum nak keluar tu, pastikan tengok dulu betul-betul, betul ke tempat kita yang nak pergi tu. Kalau jadi macam saya kan dah susah. Dan Alhamdulillah lah tak jadi apa-apa yang serius. Okey, untuk cerita yang ni, sebenarnya KSM pun ada pengalaman personal lah pasal cerita macam ni. Sebab KSM pun pernah jugalah kena macam ni. Waktu tu KSM pergi shopping lah dekat kompleks Holiday Plaza tu. Dan entah apa masalah lift tu pun KSM tak tahulah. Waktu tu KSM parking kereta dekat bawah lah. Biasalah kita parking kereta kat ground floor kan. Bila kita parking tu, daripada basement parking lot tu, KSM pun tekan lah nak pergi ke tingkat 1. Kalau tak silap lah. Tapi lift tu bawa KSM ni pergi naik sampai ke tingkat 8 ke tingkat 9 macam tu. Maaflah waktu tu yelah sebab benda ni pun dah lama jadi KSM pun tak berapa ingat lah. Bila pintu lift tu dia buka je, nasib baiklah waktu tu KSM ni tak leka main handphone ke apa kan. Kalau leka main keluar je daripada lift tu, memang masak lah. Sebab buka je pintu lift ni, abang KSM tengok kat luar tu, tengok dia buka dekat luar tu memang gelap gelita, berhabuk-habuk. Jengahkan kepala jugalah kat luar tu, nak tengok kat ruang tu apa benda yang ada kan. Bila tengok ruang tu adalah ruang pejabat, tapi memang dah kosong lah. Cuma nampak je lah ada kursi meja macam tu, tapi dah berhabuk-habuk kau punya tebal. Macam pejabat yang tinggal lah macam tu. Dan langsung tak ada cahaya tau kat sini, gelap gelita. Dan cerita dia lah Holiday Plaza ni, kalau tak silap abang lah dulu, bangunan ni dia bersambung dengan bangunan pejabat tau. Tapi bila dah makin lama kan, makin banyak pejabat ni dah berpindah ke pusat bandar. Jadinya dekat Holiday Plaza ni makin lama makin sepi lah. Sampai kan tak ada lagi syarikat yang nak menyewa pejabat dekat situ. Dan sambung balik cerita abang KSM tadi waktu tu abang pun dah rasa lain macam tau. Dan terus masuk dalam lift ni. Masuk jalan ni, teruslah tekan tau. Butang tingkat 1. Sekali tekan, dia tak nak jalan tau. 2 kali tekan, pun sama juga. Dan waktu tu dah berdoa-doa dah dalam hati ni, janganlah lampu lift ni mati kan. Waktu tu tawakal je lah. Yelah biasa kan kalau lift ni tak bergerak-gerak, lama-lama nanti lampu dia mati kan. Waktu tu punyalah takut, boleh terfikir pasal benda tu tau. Nasib baiklah lepas tekan banyak-banyak kali tu, pintu lift tu pun tertutup. Dan lift tu pun turunlah ke tingkat 1. Alhamdulillah, nasib baiklah waktu tu tak jadi apa-apa. Kalau jadi, mengsan aku kat situ kan. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang pembukaan pada malam ni. Macam mana anda rasa dengan kisah yang pertama ni? Semoga anda terhibur dengan kisah yang pertama ni ya. Sebab KSM masih ada lagi kisah-kisah untuk malam ni. So korang stay tune and enjoy. Okey, baiklah. Sampailah kita ke kisah yang nombor 2 Okey, tanpa membuang masa kita terus dengan kisah yang nombor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Eddie, umur saya 40 tahun dan saya ada satu kisah. Bolehlah dikatakan kisah seram lah. Dulu-dulu, masa mula-mula kahwin dululah, saya sewa rumah ni dekat satu kawasan kampung. Yelah, waktu tu kan baru kahwin, ya tak? Nak sewa rumah bandar ni tak mampu. Jadinya kami carilah rumah kampung je waktu tu. Dan sewa pun dapat rumah kampung ni, sewa pun Alhamdulillah lah. Bolehlah dikatakan murah juga. Mungkinlah sebabnya waktu tu tuan rumah ni kesiankan saya agaknya. Tahulah kan, rumah kampung ni kan, biasanya jiran kan jauh-jauh kan. Seminggu duduk dekat situ tak ada apa-apa pun gangguan. Elok je, tenang je. Jangan kata bunyi bising mak rempit ke apa ke. Tak ada apa bunyi pun kat situ. Yang ada pun bunyi cengkerik je. Sebab rumah yang saya sewa ni, dia punya rumah tu, kawasan itu yang paling hujung sekali kat dalam kampung ni. Tenang memang tenang. Tapi kalau tenang sangat pun seram juga. Ya tak?
Jadinya tibalah pada satu malam tu. Dan masa tu saya dengan bini saya ni dah nak tertidur dah sebenarnya waktu tu. Kalau tak silap saya adalah lebih kurang dalam pukul 1 lebih, dekat-dekat pukul 2 lah macam tu. Waktu tu kan, saya terdengar tahu bunyi air paip dekat luar rumah ni terbuka. Bang, abang tak dengar ke bang? Bunyi air paip tu dekat luar rumah kita ni. Air paip tu buka tu bang. Abang, pergilah tutup bang. Abang, pergilah tengok bang. Mana tahu ada orang ke ada apa kat luar tu. Awak ni sayang. Awak ni kan nak kata mengigau belum tidur lagi. Mana ada bunyi apa-apa dekat luar tu. Abang tak dengar pun apa-apa ni ha. Lagi satu, kita ni duduk dekat mana ni sayang? Rumah kita ni kan kat tepi hutan. Mana ada orang kat sini? Kalau ada pun, mesti orang tu niat tak baik nak merompak ke apa ke. Awak ni, dah pukul berapa ni? Ha? Itu semua taktik orang jahat tahu tak? Nak rompak kita lah agaknya. Sekarang, kalau abang keluar sekarang, pencuri tu dah standby dekat luar tu. Tak kenanya. Dah lah. Sayang tidur je lah. Esok pagi, abang pergi tengok ya. Memang waktu tu lah, rasa macam lega lah kan. Nasib baik lah isteri saya ni faham. Tapi memang serius. Saya pada malam tu memang langsung tak dengar bunyi apa-apa. Dan esok pagi tu, saya pun bangun tidur. Tengoklah dekat luar tu, dekat paip luar tu. Tapi tak ada pun air paip tu terbuka. Elok je paip tu dekat luar tu. Tak adalah leaking ke pecah ke apa paip tu. Jadinya hari pun diteruskan macam biasa je lah. Saya pun pergi kerja macam biasa dan isteri saya pun macam biasalah. Jadilah suri rumah sepenuh masa dekat rumah je. Dan malam esoknya tu lah. Dalam pukul 10 malam macam tu. Saya waktu tu tengah sibuk dengan isteri saya lah. Tengah sibuk dekat depan, dekat ruang tamu. Tengah menonton TV. Tiba-tiba kan tengah kita orang khusyuk-khusyuk tengok TV tu. Kami dengar ada bunyi perempuan menangis dekat tepi tingkap rumah tau. Bunyinya macam sayup-sayup je. Dan saya masa tu tengah tengok TV tau. Dan saya pun slowkan volume TV tu lah. Lahan, pelan-pelan. Yelah waktu ni nak pastikan bunyi tu datang daripada arah mana. Dan saya bangun tau. Dan pergi dekat tepi tingkap tu. Dan saya dengar tau. Dengar betul-betul dekat tepi tingkap tu. Memang sah. Bunyi tu, bunyi suara perempuan tau. Dia menangis tu datang daripada tepi tingkap ni lah. Abang, siapa pula yang menangis kat tepi tingkap kita ni bang? Saya takut lah bang. Entahlah sayang. Abang pun tak pastilah. Nak kata jiran kita mana ada jiran kat sini. Jiran tu jauh tu jiran. Tak apa. Sayang janganlah takut. Kan abang ada ni. Macam ni. Sayang cubalah buka tingkap tu. Pergilah tengok kat tingkap tu. Siapa yang nangis kat luar tu? Abang ni. Ada pula abang suruh saya yang tengok. Abang lah pergi tengok. Dan pada waktu tu saya suruh isteri saya juga pergi tengok. Tapi isteri saya ni mati-mati. Tak nak kata dia. Dah tu dia paksa juga. Suruh saya juga pergi tengok bunyi apa benda tu. Dan saya pun apa lagi kan. Sebagai seorang lelaki. Seorang suami. Yelah baru kahwin kan. Nak kena tunjuklah kita ni gentleman lah kiranya. Jadinya saya pun pergilah dapur. Ambil lampu suluh dekat dalam almari tu. Saya pun buka pintu rumah tu. Siapa tu? Siapa tu? Dan saya pada waktu tu sebenarnya saja je saya buat macam tu. Konon-kononnya bila saya buat benda macam tu, bila saya buat batuk-batuk macam tu, bila benda tu dengar, dia jadi takut. Jadinya dia belah lah. Rupanya tidak. Bila saya buat macam tu, lagi kuatlah bunyi tu. Bunyi dia menangis tu. Lepas tu makin lama, dia siap dengan ketawa mengilai lagi. Dan saya terus tutup pintu tu semula. Dan terus tak jadi nak keluar tu. Sebab macam dia tahu yang saya tengah takut waktu tu. Dia gelak makin besar. Dia makin mengilai-ngilai. Dan isteri saya ni waktu tu dah menangis-nangis dah dalam rumah tu. Dah ketakutan sangat-sangat. Dan saya pun call lah kawan saya ni nak minta tolong. Suruh dia datang ke rumah. Dan dia tanya kenapa. Tolong lah Dola. Ada pontianak kat rumah aku ni. Bini aku ni dah tak tentu arah dah ni.
Bila saya cakap macam tu je, kawan saya tu terus tutup telefon. Memang tak boleh diharap langsung lah kawan saya ni. Dan saya pun sebenarnya tak tahu dah nak buat apa waktu ni sebenarnya. Lama tau, kita orang diam je dalam rumah tu. Last tak tahu nak buat apa, saya pun azan lah kuat-kuat. Barulah benda tu makin lama makin jauh. Makin lama makin jauh bunyi dia tu. Tak berhenti, saya azan sampailah benda tu betul-betul senyap. Dan saya pun ajaklah isteri saya tidur dekat rumah mak saya pada malam tu. Takutlah benda-benda tu datang lagi sekali musik. Tapi bila kita orang dah siap-siap, isteri saya pun dah siap pakai tudung semua, dah siap packing baju pun semua. Konon-kononnya dah siap dah ni nak pergi rumah mak lah ni kan. Baru nak buka pintu tu, hati tu ya Allah rasa macam berdebar-debar sangat tau. Langsung tak jadi buka pintu dan kami pun ambil keputusan untuk tidur je lah kat rumah pada malam tu. Dan memang malam tu saya rasakan adalah malam yang paling panjang sekali saya rasa. Sampai kecerah saya tak boleh nak tidur. Dan esoknya jumpa orang kampung. Masa saya nak pergi beli ikan kat kedai tu. Dan orang kampung tu pun tanya. Assalamualaikum. Dik. Oi, Dik. Kamu ke yang duduk kat rumah hujung kampung tu? Ya saya, Cik. Saya lah yang duduk kat rumah hujung kampung tu. Kenapa, Cik? Dan orang tu pun buka lah cerita dan dia beritahu. Kalau awak nak tahulah, selalunya tak lama tu orang tinggal kat rumah tu. Terlalu banyak gangguan kat situ. Semua yang sewa situ, semua tak tahan. Paling lama pun tinggal kat rumah tu seminggu je. Lepas tu dah cabut dah. Biasanya dalam 2-3 hari je lah dah cabut. Tak tahan sangat kena gangguan kata dia. Kira kamu ni hebat jugalah ya. Dan kalau pakcik sendiri pun, tak sanggup pakcik. Alah pakcik, tu semua makhluk Allah juga pakcik. InsyaAllah dah cik. Selagi boleh saya hadap kan. Kita ni khalifah cik atas muka bumi ni. Buat apa kita nak takut kat dia ni semua ni? Makhluk-makhluk tu tak payahlah cik kita nak takut sangat. Dan serius korang, kalau korang nak tahu, memang itulah apa yang saya cakapkan dekat pakcik tu. Dan settle belikan pada pagi tu, saya terus balik daripada kedai tu, terus buka surat khabar, cari rumah sewa lain. Dan Alhamdulillah sangat-sangat, sebab saya dapat rumah sewa dekat taman. Walaupun mahal sikit, tapi Alhamdulillah tak ada gangguan. Pada anda semua, kalau anda tu nak sewa rumah kampung ke mana-mana rumah lah, tak kira lah rumah apa, rumah tu murah pula, selidik dulu, jangan main masuk je. Okeylah, dan itu je lah kisah saya pada kali ni. Sekian. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang kedua pada malam ni. Macam mana anda rasakan dengan kisah ni? Agak creepy jugalah Mandai-mandai je kan. Kau konon-konon macam berani sangat kan. Rupa-rupanya okeylah, jadi tanpa membuang masa, kita terus ke kisah yang ketiga pada malam ni. Okey, baiklah, sampailah kita ke kisah yang ketiga pada malam ni. Jadinya, kita terus dengan kisah yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabri dan saya ada satu kisah kawan saya lah. Kawan saya ni, dia ni bekerja dekat bilik mayat dan hospital ni, saya rahsiakan lah. Tak naklah memburukkan mana-mana nama hospital ni. Yalah, nak pula hospital kerajaan, ya tak? Jadinya, dipendekkan cerita lah. Ada satu hari tu, ada mayat Cina yang boleh katakan cantik lah. Menurut kata kawan saya lah, kata dia cantik sangat mayat Cina ni yang baru sampai ni. Memang cantik sangat lah. Dan wanita tersebut ni, mayat tu, dia mati sebab makan racun. Senang kata bunuh diri lah. Dengan celupanya mulut kawan saya ni, tengok perempuan tu, tengok mayat tu, dan dia pun cakap lah dengan kawan dia yang sama-sama kerja kat situ. Alahai, sayangnya lah, cantik-cantik macam ni, bunuh diri pula. Kalau macam ni, tak payah bunuh diri lah. Jadi awet aku pun tak apa. Dan setelah tamat pada waktu bekerja pada hari tu, dia pun pulanglah ke rumah. Dan dia ni tinggal kat rumah tu seorang-seorang je tau, kat rumah sewa tu. Dan masa dalam perjalanan balik tu, dia dah rasa lain macam tau sebenarnya. Dia dah rasa seram sejuk je. Macam ada benda yang mengekori dia. Dan bila dia sampai dekat rumah, selepas dia masuk rumah, ada angin kuat menyapa masuk ke dalam rumah dia.
Dan waktu ni dia macam terkejut lah. Dan dalam fikiran dia tu, tu mungkin angin biasa je lah. Dia cuba nak sedapkan hati dia lah. Dan pada malam tu, macam biasalah, dia pun lepak-lepak, dah mandi-mandi, dah solat semua. Dia pun duduklah dekat ruang tamu tu sambil-sambil tonton TV. Dan waktu tu lebih kurang dalam pukul 11 lebih lah. Dan bila dia dah mula rasa mengantuk sangat-sangat tu, dia pun masuklah ke dalam bilik tidur. Tiba-tiba, dia terasa macam angin lalu sekali lagi menerpa ke arah dia tu. Dan dia terkejut lah. Dan dia cuba lagi sekali untuk think positif, untuk mempositifkan diri dia tu. Tak ada apa-apalah tu. Mungkin aku penat sangat lah agaknya. Jadinya dia pun tutup lampu bilik dan terus baring atas katil tu. Bila dia nak pejamkan mata dia tu, terasa kan macam ada orang hembus angin tau dekat telinga dia. Mula-mula dia buat dono je. Tapi bila dah berkali-kali kena tiup tu, dia terus bangun tau. Dan alangkah terkejutnya dia. Dalam sama-sama cahaya itulah, dia nampak wanita yang bunuh diri tu ada dalam bilik dia. Dan apa lagi, dia terus menggigil satu badan. Dan lepas tu kata dia dah tak sedarkan diri dah. Sedar-sedar je dah pagi dah. Dan esoknya dia tak pergi kerja kata dia. Dia minta cuti emergency leave. Dan dia cari ustaz untuk dapatkan rawatan. Dan kata dia, nasib baiklah malam tu aku pengsan weh. Kalau tak sanggup aku nak hadap makhluk tu. Dan selepas pada peristiwa itulah, dia ni tak berani lagi nak buat gurau-gurau ataupun cakap lepas dengan mayat-mayat ni. Dan sekarang ni, dia masih lagi kerja dekat situ. Kira hebat jugalah kawan saya ni. Kalau saya ingat saya dah tak sanggup dah. Nanti saya ingat saya nak jumpa dia lagi lah. Kod-kod kalau ada story ataupun pengalaman-pengalaman dia dekat bilik mayat tu kan. Best juga. Kalau ada lagi cerita, nanti saya story lagi dekat sini. Terima kasih KSM kerana sudi bacakan cerita saya. Okey, sama-sama Sabri. Kalau ada cerita lagi, hantarlah ya, insya-Allah. Tak payah segan-segan. Kita santai-santai je kat sini. Cerita pendek ke, cerita panjang ke, seram ke, misteri ke, semua kita layan. Ya tak? Okeylah. Jadinya ini adalah kisah seram Malaysia yang ketiga pada malam ni. Jadinya kita terus ke kisah yang terakhir pada malam ni. Okey, baiklah, sampailah kita ke kisah yang terakhir pada malam ni. Macam mana anda rasa dengan kisah-kisah yang KSM sampaikan pada hari ni? Semoga anda masih lagi terhibur dengan kisah-kisah yang KSM sampaikan ya. Okeylah, tanpa membuang masa, kita terus ke kisah yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama saya Hairul. Umur saya 38 tahun. Bekerja sebagai seorang pilot darat. Dah lebih 10 tahun dah saya kerja sebagai seorang driver lori ni. Kiranya banyak jugalah pengalaman seram saya ni. Dan saya pada kali ni, saya nak ceritakan satu cerita lah. Kisah seram. Nak cerita kisah seram ni pasal bukit. Harap KSM ceritalah cerita saya ni. Dalam banyak-banyak bukit yang mengerikan lah, hanya Bukit 7 Jalan Lipis Gua Musang tu yang saya rasa paling mengerikan. Jadi pada tahun 2007 lah rasanya, pernah sekali semasa turun daripada Bukit 7 tu menghala ke Gua Musang, saya nampak 5 orang berbaju putih berdiri betul-betul depan sebuah MPV yang diparkkan betul-betul dekat tepi jalan tu. Ada 2 orang dewasa dengan 3 kanak-kanak tau. Dan waktu tu, time tu hujan kenyai-kenyai. Lebih kurang dalam pukul 9 malam lah kalau tak silap saya. Jadi jalan tu memang bila dah hujan, hujan kenyai-kenyai ni, jalan tu berkebus lah sebab sejuk kan. Dan masa kejadian tu, dalam lori saya ni ada 3 orang. Dan kami bertiga, tiga-tiga dalam lori ni, semuanya nampak. Siap kita orang ni bersembang lagi pasal apa yang kita orang nampak. Buat apa dia orang ni berdiri malam-malam macam ni? Duk berdiri dalam hujan macam ni. Dah kenapa dia orang ni? Dan time tu kita orang ni sebenarnya tak rasa apa-apa lagi. Sampai je dekat jalan Merapuh tu, kami berhenti kejap dekat kedai makan kat tepi jalan tu. Sebab nak rehat lah kan. Maklumlah daripada Kuala Lumpur ni tak ada berhenti mana-mana lagi. Baru je kami masuk ke dalam kedai tu, ada seorang kakak ni dengan suami dia, dia pun berhenti juga dekat kedai tu. Dan dia orang ni terus macam tergopoh gapah tau. Tergopoh gapah datang kat kami dan tanya pada kami. Dia tanya apa tau?
kita orang ada nampak apa-apa tak masa turun bukit tadi? Dan saya tengok muka kakak tu kan, perhatikan muka kakak tu, tengok muka lelaki dia. Dua-dua muka pucat tau, macam tengok hantu je. Dan kakak tu tanyalah saya lagi, apa benda yang kita nampak tadi tu? Orang ke apa? Dan saya waktu ni saja je lah berkias. Alah kak, mungkin diorang tu berhenti nak sembahyang je lah kot. Tak ada apa-apa lah tu kak. Dan lepas kita orang makan dekat kedai makan tu lah pada malam tu kan, akak tu pun follow tau. Kakak tu pun makan sekali, berhenti sekali kat situ. Dan bila kita orang nak gerak, dan akak tu pun follow je belakang lori kami. Jadinya kami terus jalan-jalan sampai dekat Gua Musang. Kakak tu pun jalan lah terus kan. Dan kami ni berhenti rehat dan nak tidur lah. Dan waktu tu kita orang nak tidur dekat rumah mak bapak saya lah, yang ada dekat Gua Musang tu. Yelah 3 orang kan nak tidur, takkanlah nak tidur dalam lori, tak selesa lah. Pagi esoknya, ada member saya ni baru 2 hari tau balik kampung. Dan member saya ni dia daripada KL lah. Dia duduk dekat KL. Jadinya sebab dah lama sangat tak jumpa, lama jugalah kita orang ni bersembang. Dalam bersembang tu, sekali member saya ni buka cerita dah. Kata dia, time dia balik on the way nak sampai ke kampung ni, dalam perjalanan tu, dia terjumpa ada sebiji MPV jatuh gaung dekat Bukit Tujuh tu. 5 beranak meninggal dekat situ, dekat tempat kejadian tu. Dan saya waktu ni bila dengar dia cakap macam tu, dah rasa macam nak pitam tau time tu. Mana taknya yang kami nampak tu rupanya jelmaan. Betul lah yang akak tu tanya pada saya. Dan hari tu adalah hari yang terakhir saya lalu dekat jalan Bukit Tujuh tu pada waktu malam. Lepas-lepas tu tak ada. Kalau nak lalu situ, saya mesti pastikan jalan waktu tu siang lah. Dan kalau korang lah ada pengalaman dekat situ, mintalah share. Mungkin boleh jugalah kita orang semua ni buat panduan kat mana jalan yang seram kan. Boleh jugalah kita orang ni buat panduan macam tu. Dan ini adalah kisah seram Malaysia pada hari ini. Semoga anda semua terhibur dengan kisah-kisah yang KSM sampaikan. Okeylah, disclaimer dulu Semua kisah-kisah yang saya ceritakan dekat sini pada hari ini, anda anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut ya. Sebarang komen, like dan share daripada anda semua amatlah dihargai. Terima kasih pada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni. Dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Sokongan daripada anda semua adalah ibarat satu pembakar semangat buat saya untuk terus berkarya agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Jadinya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Dan saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for your support. See you next video. Take care guys and God bless you.